الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya muliakan moderator pada pagi ini. Seterusnya hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kehadrat Allah Ta'ala. Limpahan rahmat kurniaan Allah mempertemukan kita pada pagi ini. Di hari Jumaat yang pertama, di hari Jumaat yang kedua dah pada hari ini, di bulan Ramadan Al-Mubarak. Kita berada di hari Jumaat yang merupakan penghulu segala hari dan di bulan Ramadan yang merupakan penghulu segala bulan. Kemuliaan demi kemuliaan yang Allah Ta'ala limpahkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak lain melainkan kecintaan Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dilimpahkan kepada umat baginda hingga ke hari kiamat. Jangan kita lepaskan peluang keemasan ini yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita selaku umat akhir zaman. Walaupun serba kekurangan kita, dengan umur yang pendek, dengan tenaga yang tidak begitu kuat, dengan ibadah, dengan lemahnya kita berbanding dengan umat-umat yang terdahulu, tetapi Allah Ta'ala kurniakan kelebihan dari sudut yang lain. Umpamanya dikurniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beberapa perkara yang tak pernah dikurniakan kepada umat yang terdahulu. Antara lain ialah bulan Ramadan Al-Mubarak. Bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini. Bulan Ramadan merupakan bulan keampunan. Bulan Ramadan merupakan pembebasan daripada api neraka. Bulan Ramadan merupakan bulan rahmat daripada Allah. Sidang pendengar, rakan-rakan pencinta Al-Quran yang dirahmati Allah sekalian. Oleh kerana bulan Ramadan merupakan bulan keampunan. Bulan ini Allah Ta'ala menjanjikan akan menghapuskan dosa-dosa umat Nabi SAW. Maka sebaik-baiknya kita penuhkan setiap ruang, setiap masa yang ada ini dengan melakukan aktiviti yang berfaedah, aktiviti yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Kalau tidur pun tidur sekejap sahaja untuk kerehatan badan, supaya kita boleh kuat beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi rakan-rakan semua, saya bersiaran langsung ini daripada di surau di kampung saya, di rumah ibu saya di kampung. Alhamdulillah. Jadi walau bagaimanapun, dalam kesempatan ini, sebelum saya mulakan kuliah duha kepada kampung sekejap lagi, sukalah saya santai-santai dengan rakan-rakan Facebook atau rakan-rakan grup sekalian. Mudah-mudahan kita berkongsi maklumat, berkongsi ilmu yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ini. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita dunia dan akhirat. Yang pertama sekali perlu kita ketahui bahawa bulan Ramadan merupakan bulan keampunan. Allah Ta'ala berjanji ingin menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis yang sering dibacakan kepada kita di bulan Ramadan ini. Banyak guru-guru, ustaz-ustaz membacakan hadis ini. Dan saya percaya rakan-rakan semua juga telah mendengarnya. Walau bagaimanapun ingin saya ulang-ulangi agar kita menghayati dengan penuh penghayatan di bulan Ramadan yang mulia ini. Satu hari Nabi SAW menaiki mimbar. Nabi SAW memijak tangga mimbar yang pertama, kedengaran Nabi menyebut amin. Tak kala Nabi melangkahkan menaiki anak tangga yang kedua, Nabi menyatakan amin. Dan apabila Nabi menaiki mimbar yang ketiga, kedengaran Nabi juga menyatakan amin. Perkenankan permintaan.
Setelah Nabi SAW turun daripada mimbar, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami mendengar Rasulullah menyatakan amin, amin, amin. Apakah dia maknanya beritahulah kami, apakah di sebalik ucapan baginda sedemikian?" Lalu Rasulullah SAW menyatakan, "Aku mendengar Jibril alaihissalam mendoakan." Ataupun ucapan Jibril alaihissalam menyatakan, yang pertama, celakalah sesiapa yang mendapati Ramadan tetapi setelah Ramadan berlalu dosanya masih belum diampunkan oleh Allah Ta'ala. Ba'uda maknanya jauh daripada rahmat Allah Ta'ala. Jauh daripada rahmat Allah Ta'ala bagi mereka yang berada di bulan Ramadan tetapi dia tidak mengambil kesempatan yang mulia di bulan Ramadan itu, menyebabkan Ramadan berlalu sedangkan dia masih lagi bergelumang dengan dosa dan maksiat. Orang seperti ini, malaikat menyatakan ba'uda, jauh daripada rahmat, ataupun kata lain celakalah. Rugi besar bagi mereka yang tidak mendapat keampunan sedangkan dia berada di bulan Ramadan. Tuan-tuan, puan-puan yang saya kasihi sekalian, bermakna satu perkara yang pelik bagi seseorang yang berada di bulan Ramadan namun jiwanya masih tidak bersih. Umpama kita nak bandingkan bagi seorang yang mandi berjam-jam dia mandi, namun daki dan kekotoran masih belum hilang daripada badan. Macam mana dia mandi? Alat pencuci apa yang dia pakai? Menyebabkan kotoran yang masih belum hilang daripada badannya itu. Bau busuknya masih tetap. Kotoran masih comot pada mukanya. Sedangkan dia telah mandi. Ini sesuatu yang tak kena pada masa dia mandi itu. Boleh jadi sabun yang digunakan tak dapat mencuci kekotorannya. Ataupun dia tidak menggosok-gosokkan badan dikala menyiram dengan air. Ataupun berbagai-bagai kebarangkalian yang berlaku menyebabkan kekotoran masih belum hilang daripada badannya. Ataupun kekotoran masih belum hilang daripada pakaiannya. Walaupun setelah dimasuk dalam mesin basuh, keluar pakaian masih comok dengan kekotoran dan berbau busuk. Lebih menakjubkan lagi, lebih hairankan lagi ialah seseorang yang dikurniakan Ramadan selama 30 hari ataupun 29 hari berada di bulan Ramadan. Awal Ramadan, pertengahan Ramadan, akhir Ramadan. Namun Ramadan berlalu, sedikit pun tidak menghapuskan dosanya. Ini bukan silap Ramadan, tetapi ada kesilapan pada dirinya sendiri. Itulah malaikat Jibril menyatakan celaka bagi mereka yang mendapati Ramadan, tetapi dia masih belum dihapuskan dosa-dosa. Sebagai pengukuhan kepada hadis ini, kita lihat hadis lain yang mana Nabi SAW menyatakan, "Kam min sa'im laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Berapa ramai orang yang berpuasa sedangkan tak mendapat apa-apa ganjaran daripada Allah. Melainkan hanya ia mendapat lapar dan dahaga sahaja. Dia tak mendapat pahala, tak mendapat keampunan, tak mendapat jaminan pembebasan daripada api neraka. Kerana dia berpuasa, boleh jadi tidak makan, tidak minum sahaja. Matanya tidak berpuasa, mulutnya tidak berpuasa daripada berkata-kata bohong, berdusta, umpat keji, ngumpat dan sebagainya. Matanya juga tidak berpuasa daripada melihat benda-benda yang maksiat. Telinganya juga tidak berpuasa daripada mendengar benda-benda yang lara, benda yang maksiat. Bermakna apabila menyebut puasa dari segi ketaatan kepada Allah Ta'ala, maka seluruh anggota mesti juga berpuasa dengan cara yang tersendiri. Sebagaimana kita mendirikan salat,
Apabila kita mengangkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, bermakna seluruh badan kita mesti memusatkan ingatan pada Allah. Badan kita mesti menghadap ke arah kiblat. Pemikiran kita mesti menumpukan kepada bacaan-bacaan dan doa-doa dalam solat itu. Pandangan kita mesti tunduk dan melihat tempat sujud dan sebagainya. Anggota badan semua mesti diam, tidak boleh bergerak-gerak. Bila kita solat, maka semua anggota mesti patuh sebagai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga apabila kita berpuasa, maka semuanya mesti mengikuti perintah Allah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin kita hanya menahan makan dan minum sahaja, sedangkan anggota-anggota lain masih dalam seperti tidak berpuasa. Baik tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah. Itulah yang menyatakan bahawa puasa yang mendapat keampunan itu macam mana. Ada 3 hadis yang Nabi SAW nyatakan. Man sama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, penuh keyakinan, penuh kepercayaan kepada Allah Ta'ala dan kepercayaan kepada hari akhirat. Percaya kepada ganjaran yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan mengharapkan ganjaran dari Allah. Mengharapkan keampunan daripadanya. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi, akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Dosa yang telah lalu bukan sahaja semalam, bukan sahaja minggu lepas, bukan sahaja bulan lepas, tetapi yang lalu, bertahun-tahun yang lalu. Ataupun mengikut riwayat yang lain, daripada tahun ke tahun. Ramadan ila Ramadan, bulan Ramadan kepada Ramadan, adalah penghapusan daripada dosa-dosa. Lagi riwayat yang menyatakan bahawa man qama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama. Sesiapa yang berdiri malam beribadat kepada Allah, qama Ramadan, menghidupkan, mendirikan Ramadan, siang hari berpuasa, malam hari berqiyamul lail, salat berjamaah, qiyamul lail, tahajud, baca Quran, maknanya menghidupkan malam-malamnya, maka Allah Ta'ala akan menghapuskan dosa-dosanya. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama. Sesiapa yang berdiri menghidupkan malam Lailatul Qadar, malam Al-Qadar, akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Bermakna banyak hadis yang berkaitan dengan keimanan, ketakwaan dan pengharapan kepada kurniaan daripada Allah Ta'ala, yang membolehkan, menyebabkan dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah Ta'ala pada seluruh. Benar kata Nabi SAW, di penghujung Ramadan umatku akan dihapuskan dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ia telah bersih daripada dosanya seperti mana ia baru keluar daripada perut ibunya. Subhanallah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dengan hal yang demikian menggambarkan bahawa betapa luasnya rahmat Allah Ta'ala dan keampunan Allah untuk umat ini di akhir zaman. Di bulan Ramadan ini, yang kita berada 1/3. Sedar tak sedar, gelap cerah, siang dan malam silih berganti. Sudah lebih seminggu dah kita melalui bulan Ramadan. Dan kita telah sampai 1/3 daripada Ramadan. Yang mana bulan Ramadan ini perlu kita bermuhasabah diri.
Sejauh mana kita berada di bulan Ramadan ini, kesungguhan kita. Kesungguhan. Terkadang-kadang hati kita masih tidak khusyuk. Kita baca Quran tapi hati kita lara. Kita salat tapi hati kita lara. Mulut kita berzikir tapi hati kita lara. Kita ingatkan azab Allah namun mata tidak menitiskan air mata. Sedangkan hati kita tidak bergementar bila menyebut nama Allah. Innamal mu'minuna allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkal. Sesungguhnya orang yang beriman sebenar-benarnya beriman kepada Allah Ta'ala ialah mereka yang apabila disebut nama Allah kepadanya gementar hatinya. Orang yang benar-benar beriman kepada Allah, disahkan benar-benar keimanannya ialah apabila menyebut nama Allah gementar hati. Nah, lihat wahai saudara-saudaraku sekalian. Sekarang ini adakah gementar hati kita bila menyebut nama Allah? Atau mendengar sesiapa yang menyebut nama Allah, adakah gementar hati kita? Takut lantaran kehebatan Allah. Namun jika sekiranya masih belum gementar hati kita, bermakna ada sesuatu yang menutupi hati daripada merasa gerun dan takut kepada Allah. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Ta'ala, maka bertambah-tambah iman. Sekarang ini kita baca Quran, adakah bertambah-tambah keyakinan dan keimanan kita kepada Allah? Al-Quran menceritakan tentang nikmat-nikmat di alam barzakh, nikmat-nikmat syurga. Quran menceritakan tentang azab di alam barzakh, azab di padang mahsyar, azab di dalam neraka Allah. Adakah kita merasa takut dan gerun atau bertambah iman ataupun seperti mana biasa? Ini nilaian pada hati kita. Kita dapat menilai betapa rumitnya mencapaikan khusyuk. Allahumma inna nas'aluka qalban khashi'ah. Wahai Allah, kami mohon padamu, ya Allah, kurniakan kepada kami hati yang khusyuk. Masalah kita hadapi sekarang ialah tidak khusyuk dalam salat. Ini petanda kita berada di akhir zaman. Benar kata Nabi SAW, dah hampirnya kiamat. Dalam sebuah masjid yang besar, ingin mencari seorang yang khusyuk hatinya pada Allah Ta'ala, tak akan dijumpai. La hawla wa la quwwata illa billah. Mudah-mudahan dengan Ramadan yang datang ini dapat menyucikan jiwa kita, membersihkan hati nurani kita daripada kekotoran. Sebenarnya penggilap kepada hati ini. Nabi SAW menyatakan hati akan berkarat sebagaimana besi itu berkarat. Besi berkarat kerana air dan sesuatu yang menyebabkan dia berkarat. Hati boleh berkarat kerana dosa-dosa yang kita lakukan. Hati boleh berkarat kerana masuknya dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota, oleh mata, oleh mulut, oleh telinga. Maka hati akan berkarat, akan hitam. Satu dosa, satu titik hitam. Dua dosa dilakukan, dua titik hitam. Bagaimana jika seluruh anggota ini sentiasa dalam dosa? Maka berkarat. Emas yang puan-puan pakai, rantai misalnya, subang, gelang, sebagainya, dia akan sentiasa berkilau kerana ia bersih daripada kekotoran. Cuba ambil gelang yang bersinar-sinar itu, celupkan dalam debu ataupun tepung. Lumurkan dengan dakwat ataupun cat. Adakah kelihatan emas itu berkilau-kilau? Tidak ada kilau, tidak ada silaunya lagi dah. Kerana ada penutup yang menutupi permukaan emas yang berkilau itu. Kita kena bersihkan daripada habuk debu. Bersihkan daripada kekotoran itu.
maka terselahlah keindahan, terpancarlah cahaya daripada emas yang indah itu. Batu permata dan sebagainya, berlian dan sebagainya. Itu juga hati kita sebenarnya bersinar. Sebenarnya hati kita ni bersih, sangat sensitif, tapi ia menjadi keras. Dia tidak lagi sensitif kerana dosa-dosa yang menebal dalam hati. Nah, bermakna kalau kita sekarang ini masih belum khusyuk, bermakna masih lagi dosa-dosa menutupi permukaan hati. Kalau baca Quran, kita baca Quran masih tidak terasa khusyuk. Kita solat tak terasa khusyuk, berzikir pun tak dapat khusyuk, tak terasa khusyuk. Bermakna sesuatu yang menghalang daripada kita dosa-dosa yang lakukan. Maka istighfar pada Allah, mohon ampun pada Allah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Allahumma wahai Allah, inni as'aluka ridhaka wal jannah, sesungguhnya aku mohon keredaanmu dan aku mohon ganjaran syurga dari. Wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. A'udzu bika min sakhatika wan nar. Wahai Allah, aku mohon perlindungan daripada kemurkaanmu dan daripada azab api neraka. Allahumma innaka afun, wahai Allah, sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha Pemaaf. Engkau Tuhan yang Maha Pengampun. Fa'fu anna, lalu tolong ampunkanlah dosa-dosa kami. Wa'an walidina, dan juga tolong ampunkan dosa kedua ibu bapa kami. Wa'an jami'il muslimin wal muslimat, dan tolong ampunkan dosa orang-orang muslimin dan muslimat. Rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmat dari sisimu, wahai Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Amalkan doa ini selalu di sepanjang bulan Ramadan. Ini adalah doa Ramadan. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Perbanyakkan doa ini. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda menyatakan, perbanyak olehmu menyebut 4 perkara di bulan Ramadan. Banyakkan sebut la ilaha illallah, perbanyakkan beristighfar, watastaghfirunahu, mohon ampun pada Allah, dan banyakkan minta syurga, dan banyakkan minta perlindungan daripada azab api neraka. Ini 4 perkara. Banyak lagi benda-benda yang lain, tapi berdasarkan pada riwayat ini, maka 4 perkara ini sangat-sangat penting untuk kita cak di bulan Ramadan. Pohonkan keampunan, pohonkan keampunan. Apabila hati kita dah diampunkan oleh Allah, dosa kita telah diampunkan oleh Allah, maka fikiran kita menjadi tenang. Akal kita menjadi khusyuk. Iman kita makin mantap, teguh apabila telah dihapuskan dosa-dosa. Oleh itu, mohonlah keampunan daripada Allah di awal Ramadan, di pertengahan Ramadan, dan di penghujung Ramadan. Ada satu janji daripada Allah Subhanahu wa taala, itqum minan nar, pembebasan daripada api neraka. Mutaqai minan nari ajma'in. Wa Allah, masukkan kami di kalangan orang dibebaskan daripada azab api. Apa makna bebas daripada azab neraka? Bebas bermakna pada asalnya dia seorang yang bersalah ataupun dia berhak dihukum. Namun oleh kerana sebab-sebab tertentu, dia dibebaskan, dibuang kes, dimaafkan, dibebaskan daripada hukuman itu. Bermakna ada orang yang ditulis namanya akan dimasukkan ke dalam api neraka. Tak tahu siapa. Kita tak boleh tuding jari kepada sesiapa. Sebaliknya, malah kita berasa bimbang, rasa takut kalau nama kita tersenarai daripada ahli neraka. Bimbang dan takut kalau kita ni tersenarai dalam api neraka. Maka inilah bulan terbaik kita mohon kepada Allah, buang, hapuskan nama kita daripada senarai itu. Itqum minan nar, itulah janji daripada Allah akan membebaskan daripada api.
Allahumma ja'alna minhum, ya Allah jadikanlah kami orang yang selamat daripada api. Tuan-tuan muslimin muslimat, itulah kita berdiri sembahyang malam, kita berqiyamul lail walaupun ada keletihan, penat. Namun ingatkan keampunanmu, ya Allah. Ingatkan rahmatmu, ya Allah. Ingatkan janji pembebasan daripada api neraka, ya Allah. Aku sanggup berdiri 2 rakaat demi 2 rakaat. 2 rakaat demi 2 rakaat. Bersujud kepadamu sepanjang malam, ya Allah. Ingin mendapatkan rahmat dari sisimu, ya Rabbal Alamin. Pernah salah seorang isteri Nabi SAW, Rasulullah memberi tawaran kepadanya, mintalah apa-apa yang kamu ingini daripada. Lalu ia berkata, wahai Rasulullah, saya tidak inginkan apa-apa, melainkan saya inginkan bersama-sama dengan Tuhan dalam syurga nanti. Alangkah mulianya hati isteri Rasulullah SAW yang mengetahui bahawa kemuliaan Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, saya ingin bersama-sama dengan Rasulullah. Saya ingin menemani Rasulullah hingga ke syurga, dalam syurga nanti. Jika demikian, kamu tolonglah aku, kata Nabi SAW. Tolong macam mana? Tolong perbanyakkan sujud. Perbanyakkan sujud bermakna tolong perbanyakkan salat-salat sunat. Salat fardu tu kita mesti dah wajib, dah buat. Tunaikan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak itu mesti dah dilakukan. Tapi perbanyakkan sujud di sini ialah perbanyakkan solat sunat. Bukan saja-saja nak sujud, tapi solat sunat duha, sunat tahajud, sunat witir, sunat tarawih di bulan Ramadan dan sebagainya. Qabliyah, ba'diyah, perbanyakkan solat dan perbanyakkan sujud. Itu menyebabkan kita hampir dengan Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang lain, orang yang paling hampir denganku di hari kiamat nanti ialah orang yang banyak berselawat kepada. Berbanyakkan selawat kepada Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina. Kesimpulannya tuan-tuan yang saya kasihi sekalian. Mari sama-sama kita beristighfar. Mohon ampun pada Allah dengan menyusun 10 jari. Mohon keampunan daripada Allah Ta'ala agar dihapuskan dosa-dosa kita. Supaya salat kita menjadi khusyuk. Supaya sedekah kita menjadi ikhlas. Setiap sumbangan yang kita hulurkan untuk berbuka puasa, fakir, miskin dan sebagainya, diterima Allah Ta'ala. Kerana keikhlasan hati kita. Jangan sekali-kali ada mengungkit, ada rasa sesalan atas kurniaan yang kita lakukan. Serahlah kepada Allah Ta'ala, Tuhan yang maha kaya lagi maha kaya. Mudah-mudahan dengan kita dihapuskan dosa-dosa oleh Allah Ta'ala. Di akhir Ramadan nanti, kita keluar daripada rumah untuk salat Idul Fitri. Kita telah bersih bagaimana kita baru dilahirkan oleh la hawla wa la quwwata illa billah. Maka perbanyakkanlah wahai saudara-saudara sekalian, perbanyakkan beristighfar pada Allah, perbanyakkan tasbih, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi, adada khalqihi wa ridha nafsihi, wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Ta'ala. Sekarang itu untuk pagi ini, karena sekejap lagi saya akan melangsung kuliah kepada orang kampung saya ini. Mudah-mudahan mereka dapat pengisian di bulan Ramadan yang mulia ini. Allah rahmati kami semua. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu. Ya Allah, senaraikan kami daripada kalangan mereka yang dihapuskan daripada dosa-dosa. Senaraikan kami orang terselamat daripada azab api neraka. Man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang diselamatkan, dibebaskan daripada azab api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, itulah kejayaan yang sebenar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita boleh buka soalan ke Ustaz? Kalau ada yang bertanya lah kan. Okey, ada yang nak bertanya silakan. Rasanya semua dah jelas Ustaz ya. Okey, tak apa. Alhamdulillah. Jazakallah khair al-Fadhil Ustaz Fikri atas perkongsian ilmunya serta pencerahan cukup jelas bagi kita yang mana bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan dan kemuliaan ini. Dan untuk itu seharusnya kita berusaha bersungguhlah dalam melakukan amal ibadat dalam bulan Ramadan ini bagi meraih segala kelebihan yang terdapat dalamnya. Dan terima kasih Ustaz atas perkongsian ilmunya dan terima kasih kepada penaja serta program Kuliah Duha kita pada pagi ini. Dan juga terima kasih kepada para jemaah yang sudah duduk bersama-sama hingga ke akhir majlis ilmu ini. Dan kita akan teruskan lagi pada pukul 2:30 petang nanti bersama-sama dengan Al-Fadilah Ustazah Suraya, ya, analogi dalam Al-Quran. Dan Ustaz, sila tangguhkan dulu Ustaz dengan doa dan tasbih kafarah surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas perkongsian ilmunya. Waalaikumsalam.